Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ke-35, sifat yang mulia. Hadis daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil layl wan nas niyam, tadkhulul jannata bisalamin. Hai manusia, berilah salam, hubungkanlah tali persaudaraan, berilah jamuan makan, solatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera. Hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada nombor hadis 1855, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, Imam Ibn Majah, Al-Hakim dan At-Tabarani. Dan kesemuanya menyatakan hadis ini hadis yang sahih dari sudut kedudukan dan darjatnya. Manaqib, yakni biodata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Salam bin Haris Abu Yusuf, beliau daripada keturunan Yahudi Bani Qainuqa. Dikatakan nama sebenarnya sebelum Islam ialah Al-Husain, atau disebut Husain. Kemudian Nabi SAW menukarkannya menjadi Abdullah. Dan inilah yang dijazamkan, yang ditahqiqkan, yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tarikh Al-Muluk wal-Umam. Antara yang meriwayatkan daripadanya ialah anaknya Muhammad dan Yusuf. Dan di kalangan sahabat pula ialah Abu Hurairah, Abdullah bin Ma'qal, Hunais, Abdullah bin Hanzalah, Qarsyah bin Al-Harb, Qais bin Ubbad dan lain-lain. Telah memeluk Islam pada permulaan hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 8 hijrah, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Al-Burqi. Tapi ini pendapat yang lemah dan bertentangan dengan hadis yang menunjukkan keislaman beliau pada awal kedatangan Nabi SAW. Antara riwayatnya yang masyhur ialah tak kala Nabi SAW sampai di Madinah, aku bersama orang yang memerhatikannya, kata Abdullah bin Salam, dan nyata muka baginda SAW bukan muka pembohong. Kemudian aku mendengar dia bersabda, sebarkan salam, beri makanan kepada orang, dan salat pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera. Diriwayatkan di Madinah, selain Abdullah bin Salam, terdapat seramai 29 orang pendeta Yahudi yang telah beriman kepada Nabi SAW. Beliau meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 43 Hijrah. Rawi hadis kita pada malam ini cukup istimewa, kerana beliau merupakan daripada keturunan Yahudi dan juga seorang pendeta. Dan ini menunjukkan betapa hebat dan mulianya Islam.
sudah menjadi sejarah sekian lama bagi menunjukkan kebenaran Islam. Para pendeta baik Yahudi atau Kristian memeluk Islam. Dan ia tidak berlaku kepada agama Kristian dan Yahudi. Para ulama Islam memeluk Kristian. Itu tidak berlaku. Ini sejarah agama yang benar. Apabila Abdullah bin Salam sebagai pendeta Yahudi dan juga ramai lagi pendeta-pendeta yang lain yang memeluk Islam, dan jumlahnya dihitung 49 orang. Bagaimana beliau ini yang cukup berminat dengan kedatangan Nabi akhir zaman, sedang satu hari dia panjat pokok kurma, tiba-tiba dia dengar bapa saudaranya dan bapa dia bercakap tentang seorang Nabi yang sedang sampai di kota Quba, di bandar Quba, dan mendirikan masjid. Dan kita tahu Nabi SAW berada di Quba sebelum masuk Madinah sekitar 4 hari, sebelum beliau masuk ke Madinah Al-Munawwarah bagi menyempurnakan hijrah. Maka disitulah kesempatan diambil oleh Abdullah bin Salam bagi memerhatikan wajah Nabi SAW. Dan hadis yang pertama beliau dengar ialah hadis ini, dan ia dipanjangkan dengan hadis yang kedua. Apabila Nabi SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebagai bapa angkat, tinggal sementara rumah Rasulullah siap. Tetapi betapa agungnya akhlak Rasulullah, dia bina masjid dulu sebelum bina rumah dia. Dia tak bina rumah dia dulu, masjid. Dia masih menumpang rumah Abu Ayyub. Maka datang Abdullah bin Salam, jumpa lagi Nabi SAW dan bertanya kepadanya 3 soalan. Kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya 3 soalan ini hanya boleh dijawab oleh Nabi kalau benar kamu Nabi. Walaupun ketika mana di Quba dia dah nampak wajah Nabi yang benar. Nabi SAW menyebut hadis ini di Quba, tapi Quba itu masuk dalam bandar Madinah. Sebab itu dalam riwayat ini Bukhari Muslim sebut tu Madinah. Hadis ini Abdullah bin Salam dengar dekat Quba. Tapi beliau panjangkan pengetahuan beliau bila berada di Madinah Al-Munawwarah. Maka ditanya Nabi SAW 3 soalan. Nabi kata tanyalah. Yang pertama ditanya, apakah dia makanan pertama ahli syurga? Yang kedua, apakah dia alamat pertama kiamat? Alamat kiamat, sebut satu. Dan yang ketiga, bagaimana anak lelaki terjadi dan bagaimana anak perempuan tercipta? Soalan ni Nabi je berjawab. Maka Nabi SAW bersabda kepada dia, adapun perkara pertama yang dimakan oleh ahli syurga ialah hati ikan. Itu yang pertama dimakan oleh ahli syurga. Dia akan makan, disebut sebagai ziyadah kabidatil haud, iaitu hati ikan besar. Tak tahulah ikan besar tu ikan apa. Yang pertama dia makan. Ini sama macam tercatat dalam Taurat, menandakan Nabi ni Nabi SAW. Yang kedua ialah keluarnya api daripada timur menghalau manusia ke barat. Itu tanda kiamat. Dan yang ketiga, apabila air mani lelaki mengatasi wanita, maka anak yang lahir ialah anak lelaki. Kalau air mani wanita mengatasi air mani lelaki, maka anak yang lahir itu perempuan. Maka terus Abdullah bin Salam mengucuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentaktikkan keislamannya kepada baginda. Dan Abdullah bin Salam ni seorang sahabat yang agak tawadhu, walaupun dia punya kekayaan yang luar biasa. Bagaimana beliau masih lagi berniaga dekat pasar, ikat kayu api, jual sendiri. Dan orang tanya dia, kenapa dia masih berniaga walau dia kaya? Kata beliau, kerana aku nak latih sifat tawadhu. Biar orang nampak aku pikul sendiri kayu api, kemudian aku letak depan manusia dan aku jual. Tunggu, biar latih diri tawadhu. Bukan Abdullah bin Salam antara sahabat yang amat menitik beratkan sunnah Nabi SAW. Bukan generasi yang tak sempat jumpa Rasulullah. Bila jumpa dengan Abdullah bin Salam, dia akan kata, mari aku tunjukkan kepada kamu
bekas minuman yang diminum oleh Rasulullah dan tempat di mana Nabi solat dan Nabi sujud. Ini memulai athar Nabi SAW, di mana Abdullah bin Salam dia memang simpan satu kerbah, alat minum di mana Rasulullah SAW pernah minum dengannya. Dia jaga benda tu, dijaga sampailah beliau wafat, untuk menunjukkan menjaga semua barang-barang Rasulullah ini suatu perkara yang amat digalakkan dalam agama. Bahkan kalau kita baca sejarah para sahabat, seperti Anas bin Malik menyimpan tongkat, sebagaimana sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan menyimpan kuku Nabi SAW. Sahabat bernama Khalid Al-Walid menyimpan rambut dalam serban dia. Siap sahabat ada benda dia simpan daripada Nabi SAW. Ummu Aiman menyimpan peluh Rasulullah. Abdullah bin Zubair menyimpan darah Rasulullah, disimpan dalam badan dia. Dan banyak lagi apa yang disebut sebagai at-tabarruk bi asarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkat daripada semua benda yang menyentuh badan Rasulullah SAW. Ini kecintaan para sahabat. Kalau bayangkan kalau benda tu sahabat pelihara apatah lagi ajaran dia, dia cukup jaga. Dan Abdullah bin Salam saudara bila dapat anak namanya Yusuf, maka dia cepat bawa jumpa Nabi SAW. Maka Rasulullah meletakkan pada pangkuan dan mendoakan kepada anaknya Yusuf sehingga anaknya menjadi orang alim selepas Abdullah bin Salam, dan meriwayatkan banyak pengkhabaran tentang Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam, saudara-saudara semua, beliau tidak terlibat dengan konflik peperangan Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak terlibat. Dia mengambil sikap menyendiri. Namun dia pernah nasihat Sayyidina Ali. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu memindahkan ibu kota negara Islam daripada Madinah menuju ke Kufah, kata Abdullah bin Salam, jangan buat macam ni. Kalau kamu buat, kamu tak akan melihat lagi mimbar Rasulullah SAW. Ini firasat dia. Wahai Ali, kalau kamu pindah ibu kota negara Islam daripada Madinah ke Kufah, kamu tak akan lihat lagi mimbar Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Abdullah berlaku betul. Bila Ali pindah, memang Ali tak balik lagi Madinah, tak tengok lagi mimbar Rasulullah, dan beliau wafat di Kufah. Dan saya dah cerita kepada saya kenapa Ali pindah. Abu Bakar ibu negaranya Madinah, Umar Madinah, Uthman Madinah. Ali kenapa dia pindah? Sebab bila berlaku konflik sesama orang Islam, Ali tidak mahu menjadikan Madinah bumi pertumpahan darah. Biar dia kekal dengan bumi yang aman, bumi yang mulia. Sebab itu dia keluar. Dia menjaga kesucian bumi Madinah Al-Munawwarah. Walaupun kalau secara politiknya baik dijadikan Madinah tu sebagai ibu kota, nampak lagi dia punya kebenarannya. Tetapi kesucian rumah Allah, kesucian bumi haram yang suci tadi, dan kesucian jasad Nabi SAW perlu dipelihara, dan kesan-kesan perjuangan yang perlu dijaga. Sebab itu Ali pindah. Bukan tempat ni patut dijadikan pusat konflik. Kita dapat pengajaran. Ada tempat-tempat yang baik, mulia, kita tak jadikan ia sebagai medan konflik. Berbalah kat luar sudah kat masjid, jangan bergaduh, jangan berbalah. Jadikan masjid tempat yang kekal dengan status dia suci, murni, berdiskusi dengan tidak beremosi, berfakta, berilmu. Jadikan dia tempat yang suci, yang dipegang oleh umat Islam. Walau kita mungkin bersih pendapat dan pandangan, biar persiapan tu berlaku dekat luar, nak gaduh-gaduh kat luar, sehingga kita menjaga kemurnian rumah Allah SWT. Kita katakan secara sembrono menjadikan masjid sebagai pusat debat, beremosi. Tapi kita menghormati terus rumah Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Walaupun secara politik Ali rugi buat macam tu, cukup rugi. Tapi saudara, kita bila cerita untung rugi ni, kita bukan cerita sipir kita kat dunia. Memang kalau sipir kat dunia ni kita nampak rugi besar, kita juga melihat akhirat. Di sana tempat kita kembali. Jadi dalam bab sipir menyifir, untung rugi, betul kita kira juga bab dunia. Namun bila dia berkait dengan akhirat, utamakan akhirat. Yang kita pelajari daripada kisah Sayyidina Ali dan juga nasihat Abdullah bin Salam kepada beliau. Pengajaran hadis. Hadis ini ialah ucapan sulung Rasulullah SAW tak kali hijrah ke Madinah dengan sepakat pada alim ulama. Yang pertama Nabi duk cakap bila sampai ke Madinah, yang saya maksudkan sampai di Quba, benda ni Nabi tak ceramah panjang sejam 2 jam, tak.
Dia bagi poin ini je. Dan semua orang tahu Islam menggabungkan antara hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Bukan menggabungkan tentang ibadat yang ikhlas secara sembunyi dan ibadat yang ikhlas secara terang-terangan. Yang penting semua kena ikhlas. Tapi ada ikhlas perlu dilakukan sembunyi seperti qiyamul lail. Ada ikhlas yang perlu diterang-terangkan, dinyata-nyatakan, seperti beri salam. Kenapa tak beri salam? Saya ikhlas tu, saya tak beri salam. Tak boleh cakap macam tu. Ada ibadat kita kena terangkan, jelaskan. Dan orang tak boleh nafi benda tu tak ikhlas ke apa sebab menunjuk, tak. Itu kerana ia perlu ditunjukkan. Ada benda yang memang kita boleh sembunyikan seperti solat malam ketika manusia tidur. Yang ibadat asalnya tetap sama ikhlas, cuma tempat dia berbeza. Ada tempat terang-terangan, ada tempat sembunyi. Jadi perkataan pertama Nabi sebut perkataan ni cukup cantik. Nabi tak cerita lagi benda-benda lain. Nabi cerita asas penjagaan diri, hubungan dengan Allah, dan bagaimana nak wujudkan satu kasih sayang dengan manusia yang semua perkara ni manusia tak ada masalah. Saudara orang kafir kalau kita beri makan, marah ke? Tak marah. Orang jahat, kita beri makan, dia tak marah. Kita beri salam, dia tak marah. Nabi bukan ajar, yang pertama kamu jumpa orang, kamu ketuk kepala dia. Jumpa orang kafir, ketuk kepala. Tak, Nabi ajar beri makan. Saya bawakan salam. Hubung silaturahim. So, benda yang semua manusia suka. Walau latar belakang agama berbeza, walau latar pahaman berbeza, latar kabilah berbeza, tapi perkara ni memang kita seronok. Kalau orang beri makan, kalau orang pemurah, orang sebarkan salam, hubungkan silaturahim, maka kita seronok benda ni. Dia tidak suatu benda yang orang tak akan khilaf untuk menerima. Orang tak ada masalah. Siapa pun nak beri kita makan, kita tak ada masalah, asalkan makanan tu baik, makanan tu berzat, kita tak ada masalah. Ya, Nabi menyebut suatu benda yang tidak menimbulkan apa-apa konflik terlebih dahulu, tapi lebih pada penyatuan. Ini yang pertama Nabi buat. Bukan masuk je Madinah tu timbulkan konflik, tak. Wujudkan suatu benda yang cukup baik. Sehingga kata Abdullah bin Salam, demi Allah, ini wajah orang yang benar. Dan daripada percakapannya aku tahu dia Nabi. Cara dia bercakap, aku tahu dia Nabi. Dia bukan bercakap kepentingan dia. Dia bukan bercakap atas nama untuk mengumpul kekayaan dia, bukan. Benar-benar untuk umat. Ini kehebatan Abdullah bin Salam, firasat dia. Seolah-olah ucapan ini menjadi dasar negara Islam pertama dalam konteks hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Kerana dua tali hubungan tersebut, apabila dipelihara dengan sebaiknya, sudah tentu menjadikan seorang individu yang berada dalam kelompok masyarakat tersebut mencapai tahap puncak kebahagiaan, keamanan dan ketenteraman. Di samping itu, ia dapat mentahqiqkan, yakni menguatkan lagi sebagai hamba Allah dengan menunaikan segala amanah untuk melayakkan diri menjadi khalifah Allah di muka bumi. Yang dimaksudkan khalifah Allah yang menjalankan perintah Allah. Ini baru betul duta Islam atas muka bumi, kerana dia menunjukkan sikap akhlak yang sebenar. Prinsip yang diutarakan kepada masyarakat Madinah bertunjangkan kepada mahabbah, kasih sayang, sifat tadhiyah, yakni pengorbanan, dan sudah tentu boleh melahirkan masyarakat yang begitu kuat dan bersatu padu. Kalau saudara perhatikan hadis ini dalam 4 perkara yang Nabi SAW tekankan, ia berkait dengan 2 benda. Pertama, kasih sayang. Yang kedua, pengorbanan. Kasih sayang dan pengorbanan. Artinya untuk kita sebarkan agama ini, 2 benda ni kita kena pegang. Kita menyebarkan kasih sayang dan kita wujudkan pengorbanan. Kerana itu kita lihat para sahabat semuanya berkorban. Tak ada seorang pun sahabat terima Islam percuma tanpa pengorbanan. Kita hari ni je tak ada. Para sahabat sudah kenapa mereka berada di kemuncak. Demikian juga zaman selepasnya, kerana masing-masing berfikir, apa pengorbanan yang perlu saya buat untuk Islam. Ada yang tinggalkan anak isteri berlayar ke lautan bagi menyebarkan Islam, sampai-sampai Islam ke negara kita, Malaysia, Indonesia, Filipina. Mereka berkorban. Ada yang berkorban, saudara-saudara semua, mengarang buku, tak tidur malam bagi menyebarkan Islam. Ada berkorban dengan menjawab hujah-hujah orang-orang yang menghina agama Islam. Mereka berkorban. Ada yang membelanjakan harta yang cukup banyak bagi membela Islam. Mereka berkorban. Sehingga
Sebab-sebab mereka Islam naik. Jadi kita kalau tak ada benda tu, kita tak korban apa pun untuk Islam. Kita sembahyang, kita puasa, itu hak yang kita memang wajib jaga untuk diri kita. Pengorbanan untuk Islam. Sejauh mana kita, sebab kita Islam orang nampak hebat. Sejauh mana sebab kita punca orang masuk Islam. Sejauh mana sebab kita Islam orang tak berani. Sejauh mana sebab kita Islam dipandang mulia. Sejauh mana sebab kita. Kalau tidak ada sebab kita, maknanya saudara kita belum berkorban berapa. Sehingga orang nampak, sehingga nampak jasa kita tersebut. Bukan kita nak dimang jasa, bukan. Tetapi kita secara muhasabah melihat apa yang kita lakukan ini suatu perkara yang menguntungkan agama Allah SWT. Akhirnya kita nampak berkat usaha kita terdirinya masjid, tertegaknya masjid rumah Allah. Berkat usaha kita, alhamdulillah ramai orang boleh hafal Quran. Berkat usaha kita, alhamdulillah ramai yang menjadi kader-kader Islam, pengganti umat Islam. Berkat usaha kita, ramai orang kenal agama. Itu maksudnya pengorbanan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang ajma'in. Jadi dua asas ini penting dalam memberi kekuatan pada Islam.